Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Ifa. Hari ini anda sedang menonton Purple Talk eksklusif Klinik Pergian Sherlinda. Jadi hari ini kita ada menjemput tetamu khas iaitu Puan Hajah Hawa binti Haji Yaakob sebagai Managing Director Principal Consultant Soha Baraka Web Consultant Sdn Bhd. So hari ini kita nak bawa masuk Puan kerana kita nak bawa nak kongsikan kepada semua wanita di luar sana sempena Hari Wanita Sedunia untuk bulan ni. So kita nak Puan kongsikan bagaimana perjalanan Puan hingga ke tahap ni. Perjalanan maksudnya kerjaya saya ke? Yes, kerjaya Puan. Okey. So terima kasih Ifa and Awi. Terima kasih Puan sebab sudi hadir dengan temu bual kami pada hari ini. So tajuk kita hari ini adalah Wanita Survivor dan COVID-19. Okey. Okey, so macam mana saya boleh berada di tempat saya hari ni lah. Saya dulu dapat tawaran belajar di Australia dalam bidang kejuruteraan kimia. Saya dapat beasiswa dari sebuah syarikat minyak dan gas antarabangsa lah. Okey, sebenarnya selepas SPM tu saya dapat dua tawaran beasiswa dari dua-dua daripada syarikat minyak dan gas antarabangsa. Saya tak minat engineering, saya tak minat kejuruteraan, tapi result saya tu memang cemerlang bahagian kejuruteraan macam matematik, maths, fizik, kimia kan. So tapi sebenarnya masa tu pun saya pun tak tahu apa saya nak buat sebab kita baru habis belajar, baru habis sekolah. So bila datang dua tawaran beasiswa dalam bidang kejuruteraan, saya tolak yang pertama sebab saya rasa saya tak nak jadi jurutera, dan bila datang yang kedua saya rasa saya tak boleh tolak lagi lah sebab takutlah mak ayah kita bukan orang kaya kan. So kita terima saja. Alhamdulillah saya dihantar belajar ke Australia selama 5 tahun daripada foundation sampai tahun akhir. Dan saya graduate dengan kepujian kelas pertama lah, first class honours, dan balik bekerja di Malaysia dengan syarikat yang menaja saya. Tetapi sejak daripada tahun pertama lagi saya dah rasa macam saya tak boleh cope. Saya rasa this is not my cup of tea because saya lepas belajar je saya terus kahwin dan terus mengandung. So masa saya mengandung ni saya mengalami sickness yang sangat teruk. Orang kata morning sickness kan, tapi saya morning, evening, night and day and all the time sickness. Kan, so macam terlalu teruk saya punya sickness tu. Lepas tu bila bersalin pula anak saya jenis yang tak suka tidur malam. Agaknya dia seorang cerdik, so dia biasa berfikir. Mak saya kata macam ikut tu. Macam Puan lah. Mungkin juga mak saya kata kau pun macam tu dulu. Cerdik, anak yang cerdik memang macam tu mak saya kata. So so saya rasa stres sangat sebab malam tak cukup tidur, pagi dah nak kena pergi kerja. Jurutera ni kerja dia sangat mencabar, kadang-kadang kena pergi site kan, kena memanjat dan sebagainya kan. So saya cakap dengan mak saya, mak saya tak tahan lah kerja engineer kan, saya nak berhenti boleh tak, saya nak cari kerja lain. Mak saya kata tapi nanti kena bayar balik beasiswa kan. So mak saya kata cari kerja lain dulu dan baru consider untuk berhenti. So pada 2000, masa saya start kerja tu tahun 2000 lah, bulan 3. Saya dapat anak bulan 11 tahun 2000. Saya kahwin sebelum saya kerja. Tahun 2002 tu sekolah saya buat reunion. So saya pun pergilah, excited nak jumpa kawan-kawan. Dah 8 tahun tinggalkan sekolah, masing-masing dah bekerja, ada yang dah berkahwin, berkeluarga. So kita pun jumpa kawan-kawan lama. Saya nampak seorang kawan saya ni umur kami 25 tahun dan memandu kereta Mercedes SLK yang berharga 800,000 pada masa tu. Dan saya pun rasa macam teruja sangat. Saya tanya dia apa yang dia buat sampai membolehkan dia ada lifestyle yang macam tu kan. So dia cakap dia bisnes. Saya cakap lah, bisnes apa? Dia cakap buat saham. Saya rasa ni macam memang out of saya punya bidang lah. Tak pernah dengar pasal main saham ke apa ke pada usia yang muda masa tu kan. Tak pernah terdedah lah kepada perancangan keuangan semua. Yang kita tahu pergi kerja balik kerja, jaga anak tu je kan. So saya tanya dia, boleh tak saya nak buat? Dia kata boleh sangat Hawa. Okay, what is the capital? Saya tanya berapa modal? Dia cakap RM300. Saya cakap takkanlah modal RM300 kita boleh jadi berjaya kaya macam ni. Dia kata memang boleh sebab kita hanya perlukan lesen untuk membuat marketing produk-produk keuangan.
Dan exam untuk ambil lesen tu masa tu harganya 288 lah, lebih kurang RM300. Okey, saya cakap okay, saya terus isi borang, daftar untuk exam. Dan alhamdulillah saya lulus exam tu. Exam tu sangat senang bandingkan saya belajar ke universiti kan. Sebab soalan objektif semua kan. So kita ada buku, kita boleh belajar lah. Okey. So sejak tu saya start lah buat marketing. Saya ingat lagi, komisen saya yang bulan pertama tu RM90 je. Memang sikit, tapi saya rasa excited sebab saya rasa saya boleh buat sesuatu yang baru. Dan lama kelamaan, selepas setahun kan, komisen saya, iaitu part time job saya, boleh sama ataupun lebih daripada gaji saya sebagai seorang jurutera. Jurutera dengan syarikat antarabangsa tau. So saya rasa macam saya dah confident untuk berhenti kerja sebagai seorang jurutera dan menumpukan perhatian dalam kerjaya perancangan keuangan ni lah. So alhamdulillah pada tahun 2004 saya ambil exam bulan 1 tahun 2003. Bulan 8 tahun 2004 tu saya meninggalkan oil and gas dan terus menyambung kerja saya dalam bidang perancangan keuangan sepenuh masa. Macam tadi kan Puan kata Puan yang part time lebih income lebih tinggi daripada, lebih tinggi sikit lah. Tinggi sikit lah. So macam mana Puan bahagikan masa? Kan Puan kata tak ada masa kalau kerja engineer, nak ada anak. Okey. So masa anak sulung saya umur 8 bulan, saya start ambil pembantu rumah. So kurang sikit lah saya rasa beban saya dekat rumah. Saya tak perlu buat kerja rumah kan. Anak pun tak perlu hantar rumah orang, bawa balik kan. Semua kat rumah je. So saya rasa lebih banyak masa dan saya kerja 8 sampai 5. So lepas pukul 5 tu saya semayang asal siap-siap. Terus saya jumpa sesiapa yang ada dekat office lagi, saya jumpa. Saya perkenalkan produk kita kan. So memang pada saya setiap hari saya mesti buat benda tu. Dan nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya akan post saya punya sales lah. Borang-borang yang sudah isi, malam-malam saya isi borang kan. Petang close sale jumpa klien, malam isi borang. Lepas tu besok masa lunch hour saya akan pergi ke pejabat pos untuk postkan sale saya ke branch kita. Branch kita di Melaka Raya lah. Saya dulu masa tu duduk Sungai Udang. Tanya sikit. Saya perasan daripada awal story tadi yang ibu saya ada lagi. Macam mana? Ibu pun masih ada. Ya, masih ada. Saya perasan ibu pun banyak main peranan dalam hidup saya. Dalam pada mula lagi. Dengan siswa tu, ambil pun si reject with first one and then should ambil second one. Even masa tak berhenti kerja pun, dia very close dengan mak kan? Sangat. Sampai anak saya kata, Umi, why you have to tell everything to Tok Mak? So that's why I expect my daughter share everything with me kan. Lepas tu because I tak ada rahsia dengan mak saya. Sebab jarang anak perempuan very close. Saya perasan bila saya make my family dia juga, anak perempuan ni dia kurang, sometimes kurang dia lebih pada dengan ayah dia tau. Ada perempuan macam tu. Mungkin ayah saya seorang yang sangat introvert. Ayah saya seorang yang pendiam. So dia tak banyak cakap. Mak saya pula memang jenis yang suri rumah ke? Suri rumah. Suri rumah? Mak saya sekolah sampai darjah 6 je. Mak saya tak tahu baca Inggeris langsung. Mak saya tapi sangat ambitious untuk anak-anak dia berjaya. Sebab dia kata jangan jadi macam dia, sebab dia tak ada peluang. Dia nak angkat sebenarnya. So keluarga dia tak adalah nak setakat jaga dia tu okey, tapi tak ada nak sekolahkan dia tinggi. Memang sampai darjah 6 je dia berhenti. Sebab masa tu kalau tak pas salah satu subjek, macam contohnya darjah 6 sekarang UPSR kan. Katalah kita tak pas salah satu subjek UPSR tu, kita memang tak boleh pergi ke sekolah menengah. Pada masa tu polisi Kementerian Pendidikan macam tu. So ramailah anak-anak Melayu yang tak pas bahasa Inggeris memang tak sekolah lah. So masa tu Mak dia tahu pula tak susun karier anak dia macam. Sebenarnya dia bagi kebebasan pada kami. Kami boleh pilih sendiri, tapi pastikan buat pilihan yang betul. Dan kalau dah buat pilihan tu, pastikan sungguh-sungguh buat tu. Macam masa saya nak ambil engineering pun sebenarnya saya kesian kat parents saya lah. Takkanlah kalau saya tolak yang ni, nanti kalau tak dapat, memang parents tak ada duit lah nak sponsor saya kan. So saya ambil keputusan untuk ambil juga beasiswa tu, supaya saya tak susahkan parents saya lah. Dan saya tak susahkan diri saya juga, saya rasa. Itu ayah pun tak. Ayah saya memang memberikan sepenuh kebebasan kepada kami. Sebab saya rasa ayah saya kan dia percaya pada anak-anak dia. Anak-anak dia wanita juga malah. Dia yang mencorakkan tu, dia somehow the power comes from wanita. Dan sebab itulah wanita ni dia guru pertama anak dia di rumah. So kebanyakan anak punya karakteristik ni
dipengaruhi oleh mak dia. Sebab ayah dia jarang dekat rumah. Ayah dia selalu kerja. Macam mak saya suruh rumah kan, ayah memang kerja hari-hari kan. So imagine if kalau you masih bekerja di sana sekarang ni, boleh imagine kalau tak start kerja, tak start business, masih lagi bekerja sama kan? Kawan-kawan saya yang memang masuk kerja sekali dengan saya kan, memang dah top position lah sekarang. Senior position. Yes, sangat. Dan mereka semua klien saya. So sebenarnya itulah kita, walaupun pun kita buat, kita keep good relationship with friends lah. Yes. Dan kita kena behave lah. Maksudnya siapa pun kita buat baik je pada orang. So orang yang kenal kita akan come back, akan cari kita balik. Kalau dia nak buat perancangan keuangan kan, ramai dah saya alami selama 18 tahun saya buat perancangan keuangan daripada 2003 part time, start 2004 full time. Sampai sekarang memang ramai yang kembali pada saya, yang cari saya walaupun kadang-kadang saya tak simpan nombor telefon diorang. Diorang akan contact saya dekat Facebook dan sebagainya. Memang walaupun ada konsultan lain yang pernah approach diorang akan cari saya juga. Sebab kenal karakter saya macam mana. So yang pertama sekali kena takut Allah lah, itu je. Takut Allah, kedua takut Allah, ketiga takut Allah. Sebab kalau takut Allah, kita akan buat benda yang betul je hidup kita ni, insyaAllah. So apa yang saya belajar daripada Puan, minat kita sebenarnya, walaupun kita tak minat dalam, macam Puan tak minat dalam minat engineering, so tapi Puan bekerja sungguh-sungguh. Maknanya belajar tu pun sungguh-sungguh. Saya dapat best Malaysian student dekat universiti di luar negara. Lepas tu saya dapat first class honours kan. Kadang-kadang orang Malaysia yang belajar dalam bahasa Melayu pun tak dapat first class kan. Tapi kan kita dia bukan senang tu, dia bukan macam best sekarang. Sekarang ala internet ada, dulu saya punya trial SPM 9A. Sebab tu saya di offer beasiswa sebelum result SPM saya keluar. So saya fly sebelum result SPM saya keluar. Masa tu minat, dia pasti belajar. Macam mana kita tak minat, kita belajar juga nak belajar chemical ni. Tak minat, memang stres. Tapi pada saya kalau kita buat apa-apa, kita mesti buat yang terbaik. Sebab Allah bagi rezeki, Allah bagi peluang, kita jangan sia-siakan. Ingat juga struggle mak ayah kita lah. Kalau mak kita ada peluang sekolah sampai sekolah rendah je, kenapa kita tak nak ambil peluang untuk Allah dah bagi peluang dan rezeki kan? Kenapa kita nak sia-siakan? Jadi sampai darjah 6 macam mak saya sampai darjah 6 je. Ni ibu tunggal. Sama juga nak membesarkan anak. Saya boleh relate, sama relate. Dan dia memang fikir yang terbaik. Macam mana pun mesti fikir untuk terbaik. Dia tak pandai belajar tak apa. Tapi mak saya kan, dia tak pandai bahasa Inggeris, tapi matematik dia memang terror. So dia akan congak CV kami. Kami darjah 1 dah hafal sampai CV 12. Dia akan ajar mengaji dan congak CV setiap hari. So kami pergi sekolah matematik memang kacang sangat. Orang lain baru nak belajar tambah tolak, kami dah darab bahagi. Kalau macam Puan kan ada sekarang macam Puan cakap tadi, sampai sekarang lah ada apa-apa pun mesti kena cerita dengan mak. Kalau macam ada apa-apa masalah pun memang Puan kongsi dengan betul. Itu dia antara kunci berkat dia tu. Betul. Sebenarnya masa saya nak berhenti sebagai jurutera, mak saya tak yakin. Okay, like old school kan, dah dapat kerja yang bagus dengan company antarabangsa oil and gas lagi kan, dan disponsor juga. Mak saya takut masa saya berhenti kerja tu. Tapi abang saya cakap dengan mak saya, kawan abang saya pun berhenti kerja dan buat masa tu insurans dan berjaya. Lepas tu macam ayah saya kan memang dia bagi kebebasan je kat anak dia tak kisah pun. Lepas tu cuma yang saya cakap dengan mak saya, mak percaya tak doa mak tu makbul? Mak saya kata mestilah kan. Kalau macam tu mak doakan je saya berjaya. Mak jangan risau saya gagal, sebab kalau mak risau tu pun doa juga. Okeylah, kalau macam tu mak saya kata, mak saya doakan saya berjaya je. Mak saya tak fikir pun saya akan gagal. Sejak daripada tu lah saya memang yakin insyaAllah saya boleh buat. Tapi dengan doa mak tu membantu lagi lah. Dan dengan support husband juga. Macam husband saya pun husband pun memang sangat support. Maknanya dia pun jadi klien saya jugalah. Dan kawan-kawan dia kawan-kawan dia kan, kawan-kawan suami memang support lah. So suami sebagai apa? Suami saya sekarang sebagai CEO dan managing director company dia sendirilah. Engineering firm. So dia pun berhenti kerja pada tahun 2009.
Dan masa tu pun ekonomi tengah gawat kan. 2008 yang ekonomi jatuh teruk. 2009 suami saya berhenti daripada oil and gas juga. Dan ramai orang macam hairan lah kenapa kami ni dua-dua berhenti kerja kan. Macam takkan dua-dua nak bisnes. Kalau seorang makan gaji kan bagus. Boleh share sikit tak masa yang last year first outbreak dalam March tu kan? Apa ya? Okay, cerita sikit pengalaman the first day. 18 March 2020 kan. Satu titik sejarah yang memang tak dapat dilupakan. Sebab masa tu sebenarnya saya dan keluarga saya dan bersama tim saya punya konsultan dan keluarga mereka baru balik daripada Turki masa tu. Kami pergi annual trip ke overseas bulan 1 dan kami sampai di Malaysia pada awal bulan 2. Dan masa tu memang tak expect langsung lah yang Malaysia ni akan undergo satu MCO kan. Dekat Turki pun masa tu relax je, tak ada apa-apa pun. Tapi bila balik KLIA tengok semua orang dah pakai mask, dah pakai ada sanitizer So tapi relax lagi. Balik rumah buat kerja macam biasa. Lepas tu kan cuti sekolah, saya bawa anak saya balik rumah mak saya. Dan adik saya lecturer dekat UiA Kuantan pun bawa anak-anak dia balik rumah mak saya. Lepas tu sepupu-sepupu jumpa anak saya dengan anak adik saya memang sangat rapat. Memang bila diumumkan PKP tu dia orang yang paling happy sebab boleh duduk rumah tok mak lama sikit. 2 minggu. Sekali tu sambung lagi kan. Wah, macam mana ni, suami saya dekat Melaka, saya dekat Muar rumah mak. Kan suami saya dah kata balik kan. Lepas tu saya pun cubalah merentas negeri. Masa tu memang tak fikir pasal kerja. Sebab ingatkan sekejap je, tak apalah macam diberi cuti kan, rehat kat rumah sekejap, layan anak-anak. Sebab pembantu rumah saya pun tak dapat datang kerja lah, semua orang kena memang perintah berkurung kan. Lepas tu bila suami saya kata, masa duduk mamak saya tu seronok lah sebab ada adik, ada mak, so buat kerja rumah sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, memang seronok. Tapi bila dah balik rumah sendiri tu, reality hits lah. Rumah memang agak besar, rumah saya ada 6 bilik, bilik air je ada 7. Dengan swimming pool, dengan halaman yang besar. Saya rasa ya Allah bila maid tak boleh datang kan. Telan Ailul juga habislah buat anak-anak saya semua kena jadi maid. Ada jadual hari-hari kena vacuum, kena basuh baju, tirai baju, lipat baju, masak, basuh pinggan, everything lah, sapu sampah semua kan. Memang semua orang kepenatan. Dah sampai at one point tu memang kita dah macam tak larat sangat lah. Tapi Alhamdulillah selepas 50 hari yang kita betul-betul tak boleh keluar rumah tu kan, dah boleh datang kerja dan sebagainya. Alhamdulillah saya cakap terus, saya panggil maid saya, okey kak dah boleh datang kerja kan. Lega lah semua. Cuma masa tu klien pun masih takut nak jumpa kita. Lepas tu saya sign up dengan satu online class ni, saya bayar $1,000 USD. Macam mana nak market yourself in social media, how to get strangers calling you from social media. So saya bayar RM1,000. Sebenarnya saya tak sempat tengok habis pun. Saya rasa saya tengok 30% dan saya apply. Saya tukar cara saya post dekat media sosial dan I keep getting. Apa yang membuatkan tuan decide untuk tukar daripada yang normal biasa tu, yang jumpa orang, set appointment, meeting face to face, tukar pada digital? Pada saya kita punya hidup ni tak lama, sangat sekejap. So dan Allah dah janji dalam Quran setiap orang beriman tu pasti akan diuji dan orang-orang yang lepas ujian tu orang yang beruntung. So pada saya in our life ni there is no time to grieve. Tahu? If there is a problem, we don't focus on the problem, we focus on solution. So saya tak pernah rasa apa-apa yang datang tu sebagai susah lah. Saya rasa dia hanya satu cabaran yang perlu diatasi dan membuka peluang kepada peluang yang lebih baik lagi sebenarnya. Setiap cabaran membuka peluang yang lebih baik kepada kita. So Alhamdulillah sebenarnya sales saya tahun lepas, tahun 2020 jauh lebih tinggi daripada sales saya tahun 2019. Tapi bulan 3, bulan 4 tu memang teruk lah. Memang drop sampai more than 50%. The whole group punya sales. Kan? Masa tu the team yang ada sekarang ni, yang budak-budak baru join, goyang sikit kan. Ramai lah yang start. Apa cabaran mereka gitu? Cabarannya kalau yang baru lah. Kalau yang baru memang mereka totally lost sebab kita tak boleh buat training dan sebagainya. Masa tu tak terfikir nak buat online training for 2 bulan kan. So dia orang memang ramai yang gugur. Ataupun dalam bahasa Islamnya gugur syahid. Syahid kan di pertengahan. So mereka start lah buat kowe lah, buat koku lah, jual tudung lah, buat kuih lah,
Dropship lah, banyak dropship, jual baju dan sebagainya kan. Tapi pada saya sentiasa yakin yang Allah tu memang akan bagi yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah tarik daripada kita tu memang bukan rezeki kita lah, memang bukan yang terbaik untuk kita. Lagi satu, saya sentiasa yakin dengan sifat zuhud lah. Zuhud ni bukan miskin. Zuhud ni ialah dunia di tangan kita tapi bukan di hati kita. So kalau macam Allah nak tarik sesuatu daripada kita, kita relax je. Kalau Allah beri sesuatu daripada kita pun, kita relax je. Kita jangan terlalu gembira, terlalu attach pada dunia. You can let go. Yes. Kalau Allah bagi pun kita syukur, Allah tarik pun kita syukur juga. Sebab kita yakin dunia ni, lagi satu yang saya pegang, hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa dunia ni nilai dia tidak lebih daripada sebelah kepak nyamuk kalau nak bandingkan dengan akhirat. So saya cakap, setakat sebelah kepak nyamuk tu apalah yang saya nak herankan sangat kan. Regardless waktu dah pandemik tu, dalam keadaan depresi pun, kita masih kena berpegang pada something. Mana ada pegangan, macam pun ada cukup prinsip yang kuat yang mendorong kepada itu. Mungkin kepada yang menunggu syahid ni, mungkin dia tak ada prinsip tu. Mungkin dia tak nampak lagi kot. Tak nampak. Jadi bila tak ada pegangan, dia anxiety, dia goyah, depressed. Buatlah apa yang boleh buat, because nak survival tu tadi tu. Betul. Kan? So alhamdulillah, siapa yang stay tu saya ajar online marketing semua kan. Saya ajak bila dah start boleh pergi office, saya ajak tengok video macam mana nak improve kita punya personal branding, social media marketing kan. So alhamdulillah yang ikut tu memang improve sangat. Dan tahun ni sebenarnya bila kita dah start tahun lepas, tahun ni lagi phenomenal result. Contoh kan macam tahun lepas saya punya sales naik katalah 30% banding dengan tahun 2019. Tapi tahun ni saya dah hit 50% sales saya tahun 2020, padahal baru pertengahan bulan 3 ketika pandemik. Yes. So maknanya apa yang Allah bagi tu memang sesuatu yang baik untuk kita. So cara kita hadapi, cara kita tangani, itulah yang membezakan seorang failure dengan seorang yang sukses. Kau ada nasihat tak yang orang kat luar sana, mungkin di golongan wanita luar sana yang masih dia masih lost lagi, yang masih belum ada prinsip, apa poin-poin yang boleh digunakan, yang kau boleh share kat dia? Bukan ada 1, 2, 3 poin yang kau boleh bagi dia, yang dia boleh start tu dulu untuk dia bangun balik. Okay, pada saya kan, kita ni hanya bergantung kepada Allah. Rezeki semua datang daripada Allah. So kita pertama sekali kita kena ada hubungan yang sangat baik dengan pemberi rezeki. Macam Nabi Muhammad SAW mengajar, wanita selalunya stres kat rumah kan. Tapi bila Fatimah berjumpa dengan Rasulullah SAW, minta pembantu sebab Hasan dan Husin sangat nakal masa tu, buaslah kalau orang bahasa kita kan. Lepas tu Fatimah, dulu kalau nak buat roti bukan ada bread maker, gandum tu pun kena kisar sendiri kan. Lepas tu nak kena uli pula tu dan sebagainya, nak kena memang kita tak boleh nak bayangkan lah, air pun tak ada air pipe, kena angkatkan daripada perigi dan sebagainya kan. Kita sekarang ni buka pipe dah keluar air. So Fatimah rasa sangat penat dan jumpa dengan Rasulullah. Masa tu Rasulullah baru balik daripada peperangan dan ada beberapa orang tawanan perang lah, hamba wanita. So Fatimah nak minta satu, tapi dengan perasaan sangat malu lah. Tapi Nabi Muhammad dengan seorang yang bapa yang sangat penyayang, masa tu Nabi Muhammad duduk di katil Fatimah dan Saidina Ali, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan Saidina Ali radhiyallahu anhu, dan memberi nasihat. Dan masa tu Fatimah dan Ali dah nak tidur, dah penat malam. Lepas tu Nabi Muhammad kata, mahukah kamu aku ajarkan sesuatu perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Of course lah ayanda, sila ajarkan saya kan. Lepas tu Nabi Muhammad kata, kamu membaca sebelum kamu tidur, kamu baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar, dan disambung dengan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah lebih baik daripada seorang pembantu. Itu akan membuatkan kamu rasa lebih ringan kerja-kerja kamu seharian. Apa-apa cabaran yang datang pada kamu akan rasa mudah untuk diatasi. Dan zikir yang sama juga Nabi ajar kepada sahabat yang lain untuk diamalkan selepas solat. Setiap kali selepas solat, Nabi kata kalau kita amalkan zikir yang sama tu akan diampunkan semua dosa. So kan, saya rasa dalam Islam ni kan, dengan hanya beberapa kalimah kita boleh mengubah hidup kita. So kenapa kita nak membebankan diri kita dengan
fikir benda-benda yang tak elok kan. Itu baru zikir tu. Dinamakan zikir Fatimah lah. Tapi banyak lagi benda yang saya belajar daripada mak saya sebenarnya. Mak saya pesan sebelum saya fly ke Australia, mak saya pesan beberapa perkara. Yang pertama, mesti baca Quran setiap hari. Yang kedua, mesti jangan tinggal solat duha. Sebab solat duha ni ialah pembuka rezeki. Memang banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan bahawa solat duha itu akan memastikan, akan menjamin rezeki kamu untuk hari itu. Yang ketiga, baca surah Al-Waqi'ah setiap malam sebelum tidur. Surah Waqi'ah pun ialah surah kekayaan. Nabi pesan baca surah Al-Waqi'ah untuk kaya, dan ajar anak kamu baca surah Waqi'ah. InsyaAllah mereka tak akan miskin selama-lamanya. Tapi kena baca setiap malam lah, setiap hari. Lepas tu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni ialah untuk menjadi pembela kita dalam kubur. So kita bukan nak berjaya kat dunia je. Kan sebenarnya surah Al-Mulk tu lebih penting pada Waqi'ah. Kan sebab kalau setakat Waqi'ah yang setakat kekayaan di dunia yang tak lebih daripada sebelah kepak nyamuk tu, kita nak risaukan sangat. Kenapa kita tak risau nasib kita dalam kubur? Kat dunia kita banyak kawan tau. Saya stres, saya boleh call kawan saya, Doktor Linda, aku stres, jom kita pergi minum. Boleh kan? Boleh kan? Ataupun nak minta tolong kawan kan? Boleh nak minta tolong kawan. Kita kurang duit, kita boleh pinjam kawan kita. Boleh, ada orang yang nak tolong kita. Anak kita sakit, kita boleh bawa jumpa kawan kita. Kawan kita boleh rawat. Anak kita sakit gigi, doktor gigi boleh bantu. Tapi dalam kubur memang tak ada orang yang boleh bantu kita. So mak saya pesan surah Waqi'ah tu jangan tinggal. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk so memang baca setiap malam. Lepas tu seboleh-bolehnya bangunlah tahajud sebelum subuh. Sebelum subuh tu bangun solat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud. Sebab sebenarnya jati diri kita ni, kekuatan dalaman kita ni dibina dengan tahajud. Kerana tahajud tu kita memang antara kita dengan Allah je. Semasa orang lain tidur, kita jaga. Siapa sangka pilot yang kaya raya tu, yang terbang di awan biru, boleh kehilangan kerja dengan gaji 5-6 angka sebulan. Siapa sangka ramailah hotel-hotel tutup kan. Itu baru cabaran COVID, cabaran virus maksudnya cabaran pandemik yang melibatkan sektor-sektor pelancongan, penerbangan dan sebagainya. Tapi siapa yang tahu apa yang akan jadi pada masa hadapan kan, esok hari kan. So simpan duit tu memang sangat penting, dan saya rasa saya berada di tempat yang sangat tepat sebagai seorang perancang keuangan. Bila perkara-perkara ni berlaku, sebab tu ramai orang yang dapat kesedaran, mula menyimpan, mula ambil takaful dan sebagainya. Sebab 75% rakyat Malaysia tidak bersedia menghadapi pandemik bila kehilangan kerja, kehilangan sumber keuangan dan sebagainya. Hanya 25% saja yang ada simpanan untuk menghadapi cabaran keuangan ni. So yang pertama, dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, simpanlah. Even dalam surah Yusuf pun ada menceritakan kan kisah Raja Mesir yang mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Logik tak? 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Masa ni Raja Mesir kan dia tak tahu apa tafsir mimpi dia ni sebenarnya. Dan dia panggil semua ahli nujum, satu Mesir datang. Tapi tak ada siapa yang boleh mentafsir mimpi Raja Mesir. Sampai Raja Mesir mendapat berita bahawa seorang banduan di dalam penjara dia sendiri yang boleh mentafsirkan mimpi, iaitu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun dibawa keluar dari penjara, dan Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja sebagai Mesir akan menghadapi 7 tahun musim yang subur, diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Oleh itu 7 tahun musim subur tu perlulah beringat, rakyat Mesir perlu beringat untuk simpan sebahagian daripada hasil pertanian mereka supaya boleh digunakan pada musim kemarau. So sebenarnya kan perkara perancangan keuangan ni, ekonomi cycle dan sebagainya dah ada sejak beribu-ribu tahun dahulu, dah diajar dalam Al-Quran pun, tapi manusia tak ambil iktibar. Dan kalau masa tu Nabi Yusuf ada untuk mengingatkan kaum dia, sekarang ni insya-Allah kami perancang keuangan ada untuk mengingatkanlah sahabat-sahabat anda-anda, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk beringat semasa senang supaya bila menghadapi cabaran kita tak susah. Sama juga macam takaful. Ramai orang kata ada kerja, sihat lagi, tak perlu ambil takaful sebab company cover. Tapi bila dah sakit, dah ada kencing manis, takaful mana pun tak nak cover. Dan bila kita pencen dengan penyakit itu, itulah nasib kita sampai kita mati.
So kita akan susah sampai kita mati. So sebab tu kita kena sentiasa beringat, terutama kaum wanita lah. Kaum wanita, kalau dia bekerja, dia ada pendapatan, jangan habiskan duit sebab suami banyak keluarkan belanja untuk keluarga. Wanita ni dia ada banyak duit lebih tau. Janganlah habiskan dekat online shopping. Saya memang jarang sangat buat online shopping. Kalau saya nak buat online shopping, saya minta anak saya buatkan. Sebab tak reti pun, nak pilih dekat katalog pun tak tahu. Kita paksa suruh anak yang klikkan. So lebih baik tak tahu daripada tahulah. Kan? Simpanlah sebahagian daripada wang anda untuk tak tahu apa nak berlaku masa depan. Kalau tak ada apa-apa yang berlaku, alhamdulillah, kita boleh tinggalkan dekat anak-anak kita. Sebab Nabi pun berpesan, meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta. So kan, segala yang dalam perancangan kewangan ni memang diajar dalam Islam. Kena buat wasiat, takaful tu skim tolong-menolong kan. Dua benda. Ini pesanan kepada wanita tadi tu. Nombor satu, pasal NGO tu, mungkin kalau dia nak tahu lebih lanjut pasal NGO, boleh cerita sikit pasal NGO ataupun how to join atau nak about NGO. Nombor satu. Nombor dua, wanita yang join takaful tadi tu, kalau dia nak tahu lebih lanjut macam mana dia nak macam mana nak contact saya. Yes. Okey, NGO tu kami ada page, FB page, Facebook, Persatuan Amal Barakah Malaysia. Okey, dia ada 4 perkataan lah. Persatuan Amal Barakah Malaysia. Dan di Instagram, Persatuan Amal Barakah. 1 perkataan. Okey, sebenarnya kita baru tubuhkan NGO ni awal tahun ni. Dan alhamdulillah kami dah berjaya kumpulkan dana untuk dihantar ke Syria 2 kali. Dan projek yang ketiga ni ialah projek ni lah, bantuan sumbangan sarapan pagi dan makan tengah hari kepada anybody can join. Yes, anybody can join. Fee dia nak join RM100 dan tahunan RM50. Tapi kalau nak bayar sekaligus je, masa join tu bayar RM200 sekali, tak payah bayar annual fee dah. Tapi anytime boleh menyumbang lah. Menyumbang untuk, insyaAllah Ramadan ni kita akan hantar lagi ke Palestin dan sebagainya untuk buat hospital di Gaza. Kan, macam tahun lepas kami tak ada NGO, tapi sebagai individu, sebagai company saya, Soha Barakah Wealth Consultancy, kami pun buat collection untuk dihantar ke Palestin juga. Tapi dekat Palestin tu kami memerlukan, kami joint venture dengan Aman Palestin lah. Mereka yang bina hospital di sana dengan Aman Palestin di Gaza juga, memerlukan 40 juta ringgit kot untuk bina hospital mental sebab kat sana ramai sangat yang terkesan secara mental sebab yelah keluarga mereka dibunuh, rumah mereka dibom, sekolah mereka dibom kan. Kalau kita pun mungkin dah gila dah. So kita nak bantu mereka dari segi sokongan mental. Dan Aman Palestin memerlukan dalam 40 juta kalau tak silap saya. So dah ada beberapa juta lah. Saya sudah ada 10 juta dah. Tahun lepas melalui Soha Barakah, semua kawan-kawan dan klien-klien saya, termasuk Dr. Syalindah pun menyumbang, kami hantar 116,000. Tahun ni kami nak tinggi lagi lah sebab dah ada NGO kan. So nanti masuk akaun NGO je. Dan kami ada juga collaboration dengan NGO-NGO lain lah selain Aman Palestin. Macam tadi NGO Peduli kan, Peduli buruh wanita. Ada juga NGO lain seperti Muslim Care. Jadi maklumat atau aktiviti terkini NGO ni kita boleh tengok di FB page dan Instagram. InsyaAllah kami akan buat Twitter jugalah. Ada hotline number? Macam mana? Ada hotline number ke? Ada dekat situ. Okay. Ada dekat situ. Memang dah diletakkan person in charge punya, boleh WhatsApp lah. Pasal perancangan kewangan dan takaful Okey, sebagai contoh kalau suami kita bekerja sebagai seorang wanita kan, dan kita pun ada pendapatan. Kadang-kadang wanita ni dia pendapatan kat rumah je, boleh buat dropship, buat kuih dan sebagainya kan, ambil tempahan dan sebagainya, jahit baju dan sebagainya. So asingkan sedikit daripada pendapatan kita tu untuk membeli takaful bagi pihak suami. Sebab kalau suami kita tak ada, siapa yang susah kalau suami tak ada takaful? Padahal duit suami dah habis menyara kita juga, menyara anak-anak juga kan. So jangan terlalu kedekut untuk jangan berkira dengan suami untuk ambil takaful bagi pihak suami. Wanita yang bijak memang akan ambil takaful untuk suami dia. Sebab kalau suami dia hilang upaya untuk bekerja kerana kemalangan atau penyakit atau kematian, isteri yang anak-anak tu yang akan terkesan. Sekejap kakak ni jam telefon. Mariam, anak saya yang kecil. Nasib baik tak live. Okey. So contoh
kita ada kira-kira lah sebenarnya kalau pendapatan suami kita banyak ni, perbelanjaan untuk isi rumah sebulan banyak ni. So berapa sebenarnya dia kena ada simpanan untuk cover perbelanjaan isi rumah sampai anak dia semua bekerja tanpa isteri dia perlu minta bantuan ke orang lain. Kan? So kita ada kira-kira tu lah. Tapi kalau nak tahu lebih detail memang kena jumpa face to face lah, one to one lah, sebab semua orang berbeza. Wanita yang bijak ni dia akan belikan takaful untuk cover that amount. Kalau suami dia tak ada simpanan lah, kalau dah ada simpanan yang banyak tu tak payahlah ambil takaful kan. Tapi kadang-kadang simpanan ni diperlukan untuk selepas bersara. Kalau kita hidup panjang umur macam mana? Pun susah juga kalau tak ada duit. Kan. So simpanan tu perlu untuk kalau umur kita panjang, takaful tu perlu kalau umur kita pendek. So wanita yang bijak memang akan menyimpan dan membeli takaful, especially untuk kalau dia sendiri yang sebagai menyara breadwinner untuk family dia cover diri dia lah. Tapi kalau suami dia yang major breadwinner dalam family dia kena cover suami dia. Sebabkan kita nak summarize because perempuan. Itulah kan, tak sedar. Banyak lagi soalan belum tanya tu. Saya dah cover soalan tu because dah cover. Jawapan tu itu dia dah cover. Itulah tak tanya lagi dah jawab kan. Tunggu rakaman kita potong-potongnya. Last kita nak summarize. So the summarize is adik nak tu. Swim. Nak pergi swim. Kat rumah ada swimming pool. Tapi hari-hari nak swim kena minta kebenaran. Sebab ada undang-undang. Di sini ada undang-undang. Yang summarize dia yang nasihat terakhir. Nasihat ni kita dah bagi tips pesanan apa you have to do, dekatkan diri dengan Allah, ada prinsip dan sebagainya. Yang terakhir ni kita nak nasihat bagi yang masih ada yang degil lagi, tak nak cuba benda baru tu, maksudnya dia macam dia tak yakin tu, masih berada di takut yang lama. Macam dia macam nak ambil kelas digital tu, you have to spend duit. Betul keluarkan modal. Masih ada yang degil macam tu tau. Dan yang berniaga pula masih takut untuk pergi digital. Apa pesanan? Tolong pesan orang yang degil ni, wanita yang degil ni, tolong. Okey, saya nak share lah. Mak saya sendiri memang tak pernah buka TV semasa hidup dia. Maksudnya semasa ayah saya hidup. Ayah saya meninggal pada tahun 2006. Masa tu mak saya dah berkahwin dengan ayah saya selama 41 tahun. Dan mak saya sepanjang dia berkahwin dengan ayah saya, memang dia tak buka TV, dia tak pernah bawa kereta, basikal pun tak tahu kayuh. Dia tahu jaga anak, masak, kemas rumah saja. Dan ajar anak dia lah mengaji, sifir dan sebagainya. Semua perkara ayah saya yang settlekan. So bila ayah saya meninggal, mengejut, ayah saya tak sakit langsung. Ayah saya tak sakit langsung. Ayah saya meninggal secara mengejut. Mak saya memang berada dalam satu shock lah yang sangat tinggi. Tak boleh pergi mana-mana, nak buat apa semua tak reti kan. Handphone pun tak tahu guna kan. So kami bagi semangat pada mak saya untuk yang pertama belajar kereta, yang kedua belajar guna smartphone. Dan alhamdulillah pada usia 63 tahun mak saya first time pegang steering kereta dan lulus ujian memandu. 63 tahun, imagine, TV pun tak pernah buka. Nak buka TV pun tak tahu. Lepas ayah saya meninggal baru belajar buka TV. Nak tengok tanyalah ustaz ke apa ke kan. So macam kalau mak saya umur 63 tahun boleh buat sesuatu yang baru dan sangat mencabar pada saya, wanita umur 40 tahun sekarang pun masih ramai yang takut tak nak buat kereta, betul tak? So ambil semangatlah daripada orang-orang yang boleh mengatasi cabaran hidup mereka. Kalau mereka boleh, kenapa kita tidak? Mak saya sekarang ni pun dah pandai pakai WhatsApp. Dulu memang pakai phone tak reti nak hanya tahu call dan receive call saja. SMS semua tak reti. Sekarang dah boleh WhatsApp, salah hantar, delete for everyone. Advance. Dah boleh share berita daripada Asrul Awani, kongsi kepada WhatsApp group. Kongsi yang betul lah, jangan kongsi yang betul. Itu pun dia kadang-kadang rujuk kat saya lah, ini betul ke tak betul. Kalau betul baru kongsi. Kan. So alhamdulillah lah, kalau mak saya yang umur 60-an, dan mak saya belajar guna WhatsApp umur 70. Kalau umur 60-an baru belajar buat kereta, umur 70 boleh belajar guna WhatsApp. Kenapa wanita sekarang tak boleh belajar guna online platform, digital platform untuk
cari peluang yang lebih besar lah. Sebenarnya itulah rezeki Allah tu tidak terbatas, maha luas. Dan pesanan terakhir saya, jangan buang masa. Jangan buang masa, jangan buang masa. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian, illal ladzina amanu, iaitu kecuali mereka yang beramal, yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So maksudnya orang yang tak ruginya dia ada 4 ciri-ciri kriteria yang Allah dah gariskan dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr ni bukan suruh kita pancul tau. Kau ni kata je orang Islam tapi datang appointment lambat. Mana wal asr, wal asr? Bukan Ramai orang Melayu itulah dia. Dia ingat wal asr tu suruh pancul je. Sebenarnya pancul tu memang Allah suruh, Nabi suruh. Menepati janji ialah salah satu ciri-ciri orang Islam yang disuruh oleh Nabi. Tapi surah Al-Asr tu memberi maksud yang lebih luas daripada menepati masa, iaitu semua maksud dalam kerugian kecuali yang beriman. Maksudnya kalau tanpa iman, buat baik macam mana pun akan rugi. Mati masuk neraka juga, kan? Bagilah sedekah sampai berpuluh-puluh bilion, beratus bilion pun, mati tetap masuk neraka tanpa iman. Yang kedua, iman tak cukup. Mu'amilus solihat, mesti beramal soleh. Sebab tu saya cakap tadi kena tahajud, baca Quran, sembahyang jangan tinggal. Tutup aurat Kenapa? Sebenarnya kebanyakan wanita kenapa lihat sangat nak tutup aurat? Tak sampai seru lagi ke apa ke? Sebenarnya bukan sembahyang pun sama. Kita bukan buat bila kena sampai seru. Kita buat kerana Allah suruh kita buat. Itu saja. That's it, full stop. Jangan melawan Allah walau sikit pun. Okey? Kerana ketaatan kita kepada Allah akan mereflektkan rezeki yang kita akan dapat. Lepas tu yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Macam kalau saya berpesan-pesan macam sekarang saya tengah beri nasihat pasal keuangan, pasal taat pada perintah Allah dan sebagainya. Dan yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan kalau kita nak berdakwah, memang kita akan mendapat cabaran yang sangat besar. Hawa tu perasaan bagus, dia pun tak perfect, tapi nak nasihat orang. Saya tanya kat penonton di luar sana, siapa yang perfect? Siapa yang perfect sampai nak tunggu perfect baru boleh nasihat orang? Tak ada. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun ada buat silap. Sebagai contoh dalam surah Abasa, Allah Ta'ala menegur Nabi yang tak melayan seorang buta yang nak masuk Islam, tapi Nabi sibuk melayan pembesar-pembesar Quraisy yang tak nak masuk Islam pun. Nabi tegur, kenapa Nabi tak layan orang buta tu? Padahal orang buta tu dah confirm nak beriman, pembesar-pembesar tu tak nak beriman pun. Dan Nabi sangat sedih bila ditegur macam tu. Maksudnya, kalau Nabi pun tak perfect, kenapa kita ni yang tak perfect tak boleh nasihat orang? So, banyak lagi lah kalau nak share pasal perfect tak perfect, pasal dakwah dan sebagainya. Tapi saya rasa cukup lah untuk kita berhenti di situ saja. Jangan buang masa, buat hanya perkara yang mendatangkan pahala dan mendatangkan rezeki kepada kita. Yang penting rezeki itu mesti halal. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu saja perkongsian dari Puan Hawa untuk Purple Talk kali ini. Terima kasih kerana sudi hadir, sudi memberi kata-kata yang kata-kata semangat, memberi inspirasi kepada semua wanita sempena Hari Wanita Sedunia ni. So kita ada sedikit cendera hati. Okey, cendera hati kepada Puan Hawa. Okey. Selamat Hari Wanita kepada Puan Hawa. Terima kasih, sangat special ya Allah. Mana Dr. Syalinda tadi? Terima kasih. Terima kasihlah Klinik Pergigian Syalinda. Saya nak iklan sikit lah. Memang anak-anak saya sendiri, suami saya memang kalau ada nak buat rawatan pergigian, nak buat braces, nak buat apa-apa pun yang berkaitan dengan pergigian, pilihan pertama kami ialah Klinik Pergigian Syalinda. So saya nak tanya awak rasa tetamu kita pada ni macam manakah berjaya? Apa yang dia buat sampai dia boleh jadi seorang wanita yang sangat-sangat berinspirasi? Hai, bersama saya lagi Amin dalam rancangan Purple Talk. So Ifah, ini saya nak tanya awak rasa tetamu kita pada ni awak rasa macam sangat-sangat berinspirasi? Tak nak jadi ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takifah binti Zaini. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Okey, sorry. Tak apa. Jurusan kimia di Australia ditaja oleh Petronas.